Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Boleh ya ke mana? Boleh. Boleh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa uhyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa kafa billahi syahida. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzu bika minal baras. Allahumma inna na'udzubika minal junun. Allahumma inna na'udzubika minal juzam. Allahumma inna na'udzubika min sayyi'il asqam COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'ama ba'du. Ahli jawatan kuasa Musalla Al-Husna, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jemaah kuliah zuhur, hafizakumullah wa rahimakumullah. Ustaz doakan kalian semua hafizakumullah, dijaga oleh Allah, wa rahimakumullah, dan kita semua dirahmati oleh Allah hendaknya. Alhamdulillah pada kesempatan zuhur petang ini kita dapat bersama untuk berkuliah zuhur bermuhasabah Ramadan. Tajuk yang diberikan kepada ustaz untuk hari yang ke-9. Confirm 9? Perempuan tak apa, dia terkecuali. Antum confirm hari yang ke-9. Jangan buat hari yang ke-7 baru. Plastik hitam. Ini hari yang ke-9. Semalam tarawih, malam yang ke-9 juga. Confirm ke-7. 7 ponteng 2 hari. Hari Isnin tu kita dah tarawih. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Maknanya ponteng 1 kali. Ponteng 1 kali tu 9, 10 lah bro. Macam confuse saja. Sekali lagi Ustaz kira. Hari Isnin, malam kita telah buat tarawih. Memang Selasa, hari ini Rabu, 9. Puasa yang ke-9. Tapi tarawih, cuba kira. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Ni ponteng sekali lah ni. Malam pertama. Benda. Malam ni malam? Betul lah? Betul lah? Abang yang betul ke Ustaz yang salah? Okey, kita kira sekali balik. Dia habis masa saya ni. Isnin tu malam kita dah tarawih. Boleh? So, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu belum. So, 9 confirm. 9 ni, Ustaz yang silap minta maaf. Ustaz ingatkan dah 10 malam. Malam ni baru malam yang ke-10. Semalam, malam yang ke-9. Sempurna malam yang ke-9. Dan puasa hari yang ke-9 belum sempurna. Ini confuse juga. Ini tak confuse lah sebab ni baru Zuhur. Okey, maknanya puasa hari ni separuh lagi, tak sempurna lagi lah. Tapi tarawih confirm sempurna 9. 9 malam ni insya-Allah lah. Kalau sempat
untuk yang ke-10. Semuanya ni kita hitung saja-saja untuk bermuhasabah sebenarnya. Sebab tajuk diberikan muhasabah Ramadan. Jadi tidak ada tajuk khusus kelebihan malam Qadar, kelebihan membaca Quran, tapi untuk hari yang ke-9 dan tarawih kalau kita bermuhasabah malam yang ke-9 dah, malam ni masuk malam insya-Allah yang ke-10, tapi belum tentu. Moga-moga kita boleh buat muhasabah. Muhasabah ni artinya kiraan lah. Tadi kita kira malam yang keberapa dan hari yang keberapa. Finalnya dalam fasal yang pertama ini kita nak muhasabah pasal ubudiyah Ramadaniyah ataupun ibadat keramadanan ni. Dalam madrasah Ramadaniyah, sekolah pendidikan Ramadan yang kita lalu bersama pada hari yang ke-9, hari ini sempurna ataupun tidak tarawih kita 9 malam. Dan kalau hari yang ke-8 puasa, moga sempurna untuk hari yang ke-9 kita muhasabah bersama. Sebelum kita bermuhasabah, konsep muhasabah ni apa dia? Umar menyatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab ini kira. Dulu zaman ayah ustaz, zaman orang tua dahulu, dia panggil ilmu hisab. Ustaz belajar matematik lah, sama dengan Suzy kan? Belajar ilmu hisab. Kita belajar ilmu alam. Ilmu berkaitan dengan alam, geografi. Kemana? Kita belajar sejarah rasanya. Dulu dia panggil tawarikh. Ambil daripada perkataan Arab lah. Iaitulah tarikh, sejarah yang diambil daripada tanggal-tanggal yang tertentu. Tarikhun, tarikhani, tawarikh. Tarikh-tarikh, sejarah-sejarah. Ustaz nak sebut perkataan hisab itu tak janggal bagi kita. Belajar ilmu hisab, ilmu kira. Bahkan Umar kata hasibu, kiralah. Hasibu, muhasabahlah. Siapa? Diri kamu. Tak payah kira orang lain sangat. Kira orang lain ni dia ada kadang-kadang membawa kepada keburukan. Sebab kita duk kira dia punya kain, dia punya baju, dia punya tudung, dia punya suami, dia punya anak, dia punya kereta, takut masuk bab ribah, mengumpat. Tasuk bab mengata-ngata. Tak payah kira orang. Yelah, tudung dia tak matching lah dengan baju dia. Kita duk kira orang lain. Yang kita tudung pun tak pakai kan. Jadi jangan kira orang lain sangat. Kira diri. Anfus tu makna plural daripada nafsun. Nafsa ni anfus. Jadi hasibu anfusakum. Kira diri kamu. Hak kira orang lain tu biar kiraman katibin. Yang memang tugas dianya tukang catat, tukang kira. Pada hari mana? Yaumul hisab, hari kiraan semula nanti. Hasibu anfusakum. Qabla, before. Not after, sebelum. Sebelum apa dia? Sebelum kamu dikira lah. Bila hari yang akan kita lalui, salah satunya iaitulah hari kiraan semula. Namanya alam daripada muhasabah tadi, ilmu hisab tadi, namanya alam roh, alam rahim, alam fana. Ni di dunia ni, dunia fana. Alam kubur. Selepas kita pergi ke alam kubur, yaumul ba'si, alam kebangkitan. Lepas tu kita bangkit, pergi alam mahsyar. Di mahsyar kita pergi alam hisab. Kita duduk di pasar mahsyar, kita akan dihisab, dikira. Kan tuan-tuan baca ayat yang dalam surah Waqiah, orang yang menerima buku amalan dengan tangan kanan. Namanya, wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Satu lagi, wa ashabus shimal lima ashabus shimal. Yang ni fi samumin wa hamim, dalam neraka yang mendidih. Adapun wa ashabul yamin lima ashabul yamin, orang ni yang menerima buku amalan dengan tangan kanan ni, ini calon-calon syurga. Dan kita dikira ketika itu, kita tak boleh pergi. Selepas kita duduk di alam mahsyar, kita akan duduk melalui alam hisab. Sejak kita akhir balik sampai 48 tahun ni, semuanya kira dosa pahala yang kita buat. Lepas tu baru kita pergi ke alam sirat, lepas tu pergi ke alam syurga, alam neraka. Konsep dalam agama dia suruh kira sebelum kita dikira. Kadang-kadang kita ni kira gaji. Kita kira kalau dia sudut ibadat zakat, kan? Tuan-tuan kena ada check and balance ataupun kena ada muhasabah, kena checklist kita punya senarai. Kalau hari ini kalau kita kira dah masuk tak dalam muhasabah ini juzuk yang ke-9 juga. Muhasabah lah. Muhasabah dia konsep dia cermin diri lah.
Cermin diri tu baru kita nampak. Jangan diri orang. Kita tengok, oh ada sesuatu yang tak kena pada mukaku. Ataupun ada, kita tengok. Dia panggil pantulan daripada cermin tu, baru kita nampak. Kat sini kita nampak orang. Tapi letak cermin, kita ada konsep self-correction. Pembetulan diri. Jadi konsep untuk kita betulkan kesilapan kita, bukan setahun sekali. Bukan sebulan sekali. Konsep muhasabah ini, eloknya yaumiyan. Yaumiyan, iaitulah harian. Bukan usbu'iyan, mingguan. Bukan syahrian, bulanan. Bukan sanawiyan, tahunan. Ada kita kira ikut haul, ikut nisab, ikut kadar. Itu nak kira zakat. Kan? Tapi ibadatnya, menjelang tuan dan juga maghrib, yang lepas asar tadi, malaikat bawa buka amalan kita. Bukan malam nisfu Sya'ban saja. Jadi daripada siang dan malam tu catatan yang kita buat sebanyak mana, walaupun Allah tahu, malaikat telah catat, kita sendiri kalau tidak dibagi tahu tidak kira, kita berlalu begitu saja. Umur 48 tahun kalau kita kira ibadat kita bermuhasabah bersama. Ibadat kita agak-agak 48 tahun ni, kalau kita kira sebanyak mana ibadat? Sebelum kita muhasabah Ramadan ni. Ibadat 48 tahun, secara mudah ya, 8 tahun saja. 8 tahun anda buat ibadat. 40 tahun, belum tentu ibadat. Termasuk AJK dakwah. Termasuk kameraman ni. Hak muda lagi. Okey, yang dah berumur. Umur tu abang. Ustaz punya lah, ustaz punya. Jangan kira orang lain. 48 tahun. Kalau 8 tahun buat ibadat tu rasa banyak. Entah sampai, entah tidak. 83 tahun, 3 tahun mungkin ibadat. 80 tahun belum tentu. Kenapa? Cuba tengok harian sebelum nak 3 tahun. Hari-hari yang berlalu ini 24 jam. 24 hours. 24 jam. Berapa minit? Minit 24 kali 60. 24 jam kali 1 jam 60 minit. 1440 minit. Kalau tak sempat kira, ustaz dah kira dah. Sebab tajuk kita kini kira. Jadi 1440 minit, cuba kita kira setiap hari. Kakak buat ibadat hariannya semayang. Kalau ikut tahun, bukan bulan Ramadan ni, sepanjang tahun kita semayang kan. Maka 1 minit, 1 rakaat kita semayang, baru 17 minit. 2, 4, 4, 3, 4. Untuk talian solat kita, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Okey? Yang fardu ni kalau kita semayang, berapa minit? Kita baru 17 minit dalam setiap hari kita semayang. Tak kira lagi, 4 rakaat kita semayang 2 minit setengah. Ada. 4 rakaat, 3 minit. Ada. Sebab apa dia? Nak tengok sinetron. Nak tengok macam-macam yang kita minatkan. Apa dia? 7 hari mencintaiku. Macam-macam yang kita minat. Kan? Dulu bawang putih, bawang merah. Sekarang ni tak tahulah apa dia kat TV. Hadirin dan juga hadirat, seolah-olahnya kita kira average puratanya 17 minit. Yang laju tu, baru 17 minit. Mungkin jadi 15 minit. Mungkin jadi 12 minit. Kiranya 17 minit. Tak percaya semayang-semayang ni cepat. Dulu ada dan sekarang pun masih ditularkan. Untuk solat tarawih di Indonesia rasanya kan. Diviralkan 23 rakaat 7 minit setengah. Dia baca tu macam dengan, apa dia? Macam dengan ular sawo telan itik ataupun telan kambing. Bunyi-bunyi dia. Kalau tidak macam burung. Begitu saja. Macam mana nak sah kalau macam tu? Okey, tak apalah. Kita jaga betul-betul tertib rukun. 17 minit untuk ibadat salat. Salat ni setiap hari tau. Tuan-tuan puasa ni bukan setiap hari. Kau memang 365 hari tuan-tuan puasa 365 hari. Tak 30 hari. Sebab dia ibadat tahunan. Mula Ramadan. Hak sunat. Okey, ada saya. Sebelum bulan Ramadan ni 30 hari. Sebelum bulan Ramadan. Saya puasa. Berapa kali? 2 kali. 2 kali. Dah daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumaat Awal, Jumaat Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Dah berapa kali baru? Kiranya tuan-tuan. Baru ibadat kita yang harian. Itu bulan. Apa yang tuan-tuan buat? Oh, supaya juga nak kira ni Ustaz. Hak setiap hari ni saya ada baca Quran. Bukan bulan Ramadan pun saya baca Quran. Saya tak tinggal baca Quran. Berapa minit? 13 minit. Sebab nak genapkan dengan 17. 17 minit campur 13 supaya genap 30 minit. Tapi bukan sejak pencen, bukan sejak bulan Ramadan, bukan sejak umur 40, sejak akhir balik. Sebab dosa pahala ni sejak akhir balik. Sejak akhir balik 10 minit, 13 minit. Ada tak? Dia tak pernah tinggal ni.
13 minit memang untuk baca Quran. Sibuk macam mana? Kalau ada, okey, baru 30 minit. Apa lagi kita buat? Apa ya kita buat ibadah? Satu lagi zikir. Zikir yang tak pernah kita tinggal. Mungkin hasbi Allah tadi. Ataupun hauqalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kita ambil masa 10 minit. Kita baca la hawla wa la quwwata illa billah ini 10 minit. Genap 40 minit. Anda nak genapkan 1440 minit. 40 minit hujung yang kita buat ibadat. Tuan-tuan, 1440 minit, 40 minit. 1400 minit, sedar tak sedar masa kita sebenarnya habis untuk benda lain. Sila hari bulan pula, 8 jam kita bekerja tak jadi ibadat. Kalau kena cara, jadi ibadat juga. Tapi ibadat khusus, yang kita nampak ibadat, yang kita buat memang betul ibadat, baru 40 minit. Jadi 1400, kena minat filem, apa dia? Dulu kalau veteran lama, dia panggil filem Bobby. Bukan zaman kakak ni, zaman Suzy, Datuk Shah Rukh Khan, Amir Khan, Ali Saif Khan, dan juga Salman Khan. Zaman dulu, zaman Reka, Hema Malini, Mitun Chakrabarti. Zaman siapa? Zaman Amitabh Bachchan tu. Shashi Kapoor, Rishi Kapoor tu. Amitabh Bachchan lah. Zaman dulu, filem Bobby tu kan. Kadang-kadang tengok filem Hindusetan itu. Daripada asar tu kadang-kadang tak habis lagi. Zohor kadang-kadang terbabah. Kadang-kadang macam jamuk dah. Berapa jam? Naik bukit, macam-macam lah. Kalau filem dia tu ada juga apa. Memang 3 almari dan 3 bukit. Gunung Everest, gunung macam-macam. Baru satu lagu. Contohlah, Hok Pina, apa dia tu? Dulu lama-lama Meksiko, Rosalinda Ayamo. Apa benda tak tahulah. Hok filem, hok kita minat. Habis banyak mana? Hok minat filem. Hok minat clubbing. Hok minat main golf. Hok minat main haji. Hok minat macam-macam ni. Habis begitu saja rupanya. Hadirin dan juga hadirat. Habis masa jadi umur ibadat kita, totalnya, kalau 48 tahun, 8 tahun je. Muhasabah rupanya 40 tahun tu habis masa. Kena pula sembelit. Faham? Qada hajat ni tu atau jenis waswah. Masuk dalam satu hari, 3 kali sehari. Sekali tengok dah sejam setengah. Dah tadinya untuk menonton. Tadi main Facebook. Jadi habis begitu saja. Rupa-rupanya kan. Tak ada masa ibadat kita ini sebenarnya hanya sedikit dengan umur yang ada. Sekarang ini biarkan dia berlalu. Sebab kita dah tak mampu untuk memanggil kembali. Tapi ke depan ni kita ada ruang. Untuk madrasah Ramadaniyah. Kalaupun kita betul lah, tuan-tuan dan juga apa, tidak bersungguh-sungguh dalam ibadat sampai umur kita dah 48 tahun, kalau di hadapan Allah apa sangat yang kita baca, mungkin baru selai Al-Quran. Yang sepatutnya kita kena baca 10 helai. Kalau sepatut kita baca 10 helai, kita baru muhasabah juzuk yang ketiga. Moga-moga tidak terlambatlah untuk madrasah Ramadaniyah. Cuba kita muhasabah pasal Quran. Quran sepatutnya kita dah masuk juzuk yang ke-9 lah. Paling nak selamat masuklah 12 juzuk dah. Lagi selamat kita dah baca double ataupun dah habis berapa juzuk? 18 juzuk lah. Kalau tuan-tuan baca 2 juzuk, maknanya 9 hari, 9 kali 2, 18. Baru selamat. Tuan-tuan berani tak kita buat cabaran maut dalam ramai-ramai? Confirm tak berani. Dan dia pun tak molek dalam khalayak begini. Kalau nak tanya one by one ni, tuan-tuan berapa juzuk? Tuan-tuan berapa juzuk? Tuan-tuan berapa juzuk? Takkan kita nak, sebenarnya baru 2 juzuk setengah. Berapa juzuk? 9 ustaz. Confident je 9. Contoh tuan. Kalau tuan-tuan tengok, betul lah. Saya sebenarnya baru 7 juzuk. Terlambat 2 juzuk. Sahabat sepatutnya dalam bab baca Quran ni, dia baca bukan 1 juzuk satu hari. Kakak, dia baca dalam 1 hari 10 juzuk. Jadi 3 hari dia khatam. 3 hari dia khatam. Itu mula-mula Ramadan tau. So kita muhasabah, kita ni dah terlambat ni. Terlambat 9 hari baru baca 3 juzuk. Mula-mula tu bacalah. Kemudian hari yang kedua dah mula banyak sibuk. Nah, kesibukan ni jangan tengok orang. Kita punya sibuk dan kita tahu sekarang ni kita masuk juzuk yang keberapa. Kalau kita bermuhasabah habis Ramadan nanti jadi tak sempat. Sekarang ada 22 hari, 21 hari ni muhasabah untuk baca Quran, baca macam mana? Baca mudah saja. 1 hari 1 juzuk. Tapi kalau boleh, awal-awal ni bacalah 2 juzuk. Sebelum kita sibuk dengan hujung malam, namanya malam Lailatul Qadar. Faham? Ni, malam Lailatul Qadar berubah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Bakar. Sebab 10 hari nak raya tu memang sibuk lah.
Kita nak beli persalinan untuk raya. Balik ke tak balik Kelantan, tapi baju mesti baru. Boleh balik ke tak ni? Dah tahulah balik raya ke tak kan. Tak ada orang Kelantan, ustaz seorang ke nak balik kampung. Hadirin dan juga hadirat. Jadi sibuk nak balik kampung, nak buat kuih itu ini. Jadi hujung kalau kita satu-satu, jadi malam yang ke-27, kita terkiakan nak baca Quran lagi, nak siap rumah lagi, nak perkemaskan lagi. Jadi hadirin, hadirat budiman, baca satu juzuk ini senang saja. Muhasabahnya setiap waktu baca 2 helai. 2 helai subuh, 2 helai zuhur, 2 helai asar, 2 helai maghrib, 2 helai isyak. Sebab dia ada dalam satu juzuk tu 10 helai. Ataupun berapa muka surat? 4 muka surat. Tuan dah juga puan baca daripada sekarang. Kalau muhasabah dah kita terlambat untuk baca Quran, baca. Kalau boleh, lagi baik, tiru sahabat lah. Sahabat hujung Ramadan ni, sebelum kita terlambat kita bermuhasabah, mula-mula dia baca 10 juzuk sehari. Hujung Ramadan sebab ada malam qadar, dia baca 30 juzuk satu hari, satu malam. Pernah Muhammad bin Idris bin Usman bin Abbas bin As-Said bin Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Dia baca satu hari, satu malam, 2 kali dia khatam. Kita nak bermuhasabah, tiru para sahabat ini, sampai dia boleh baca 10 juzuk satu hari, satu malam ini. Jadi masa dia, satu juzuk, contohnya, satu juzuk kita baca sejam. Ikut kadar kelajuan tuan-tuan lah. Kalau merangkak sejam lebih pun ada. Kadang-kadang 45 minit pun ada. Kita kata satu juzuk. Kalaulah dia baca 10 juzuk, 10 jam untuk baca Quran. Kita 10 jam tidur saja. Mengalahkan bayi. Ada kan? Jadi muhasabah baca Quran, mula yang pertama, tak perlu tanya. Tapi kalau ada orang boleh mengaku anak cukup berbangga, memang lepas ni anak belanja lunch. Ada, mana ada. Ustaz, saya sebenarnya baru 3 juzuk Ustaz. Saya mengaku di hadapan hamba, saya 3 juzuk. Mana ada orang berani. Tapi dalam ramai-ramai, mesti ada hadirin dan juga hadirat. Ada juga yang lebih kan. Kalau tak, tuan dan juga puan, ramai yang tidak bermuhasabah begitu. Akhir sekalinya, tarawih pun sama. Cuba muhasabah tarawih kita. Tarawih hadirin dan juga hadirat, malam yang pertama, kedua, ketiga, okey. Ni dah masuk malam yang ke-10 ni. Puasa ni dah mula KO dah. Anak-anak remaja mula-mula bersungguh. Lepas tu, biasalah standard kan. Mula-mula Ramadan, 15. Sah. Tengah Ramadan, 10. Sah. Hujung Ramadan, macam tahun lepas jugalah. Berapa? 5 sah. 15, 10, 5. Kalau masjid besar, 30, 20, 10. Kalau surau kecil, 10 sah, 6 sah, 3 sah. Standard kat mana-mana macam tu je. Bukan nak kata, hantar surau mana Syekh? Kuat sikit. Section 20. Daripada pengalaman hantar lebih kurang umur 30-an ni, tiap-tiap tahun. Kalau dia AJK masjid ke AJK surau. Sebab anda tanya, macam mana Tuan Nazir? Macam tahun lepas jugalah Ustaz. Mula-mula memang ramai. Lepas tu hujung tak berapa ramai. Siapa jawab Nazir? Tanyalah jenah dakwah. Ni masjid lain pula. Macam mana? Standard lah Ustaz. Memang mula-mula 15 sah. Tengah jadi 10 sah. Hujung 5 sah. Standard lah Ustaz. Tanya Ustaz pun sama. Standard lah tu. Jadi kalau boleh, jangan ikut standard catat ini. Ikut standard sahabat. Standard sahabat sepatutnya, daripada 15 sah, dia jadi 30 sah. Hujung baru jadi 45 sah. Kalau tidak pun kita maintain di surau kita itu, jadi kekal. Kalau 15 sah, kekal 15 sah. Tuan-tuan, kalau surau itu bawah bangunan sekalipun, jadi ramai kenapa? Rumah flat contohnya. Dia buat surau kat bawah, jadi ramai. Sebelum tu kita pergi kuliah, tak ramai. 2-3 sah, kuliah bulanan. Tapi Ramadan, bukan 2-3 sah. 2-13 sah. Kenapa? Bukan orang Singapura datang. Tuan-tuan boleh imagine tak? Ni surau ni, yang datang kita berjemaah tarawih kat sini kan? Kat sini contohnya. Jadi penuh contohnya surau ni. Orang mana datang? Orang dalam blok bangunan inilah. Kalau dia duduk di Pimai-Pimai Tangtu dulu nama apa? Blok bangunan. Lama tak ingat. Flat Seriwangi. Oh, otak ingat. Apa ni? Flat Seriwangi. Mana Flat Seriwangi tu je dia turun. Jadi tuan dah juga jadi ramai tadi kerana pakat turun. Jadi tak ramai nanti kerana kita pakat tak turun. So letak pada dia bermuhasabah, biar orang lain tak turun surau kita masing-masing. Surah Tauhid, surah Hijrah sama je. Kita yang turun. Maka konsisten dia akan kekal 15 sah. Kalau tak dia akan jadi macam tahun lepas.
So untuk tahun ni kita nak muhasabah, kita lah yang memenuhi saf sampai terakhir. Yang ketiga pula, selain daripada tarawih kena datang ya. Bagi tahu awal ni, dia buat punya tajuk muhasabah Ramadan supaya habis Ramadan baru nak muhasabah jadi tak sempat. Jadi Abang Rizal bagi tajuk awal supaya kita kena sentuh awal muhasabah pasal yang pertama tadi pada pasal yang ke-10 ni. 10-nya rahmah, 10-nya maghfirah, 10-nya keampunan daripada neraka kan. Jadi ada 20 hari tadi biar kita yang memenuhi ruang-ruang saf tarawih. Sebab dalam solat tak ada solat selain daripada Ramadan saja yang ada tarawih. Datanglah awal. Dan kalau boleh muhasabah juga, muhasabah Ramadan datanglah yang fardu. Kenapa? Kerana pada bulan Ramadan kita buat perkara sunat dapat ganjaran fardu. Semua orang tahu, man taqarraba fihi faridatan. Barang siapa yang mendekatkan diri pada Allah dengan satu amalan fardu, kana kaman ada sab'ina faridatan, dia mendapat 70 amalan fardu berbanding pada bulan-bulan yang lain. Boleh imagine tak pahala sunat? Pahala sunat ni paling kecil, sunat, kita rasa kecil kan? Kita rasa kecil dan ringan. Tapi satu pahala yang kecil itu, di hari akhirat nanti, gandaan pahala lebih berat daripada Jabal Uhud. Walaupun kita kata subhanallah, kecil dan ringan, tapi dia berat daripada gunung Everest. Kan Nabi kata, kalimatani habibatani, dua kalimah yang dicintai oleh Allah, indar rahman, di sisi Allah yang Maha Penyayang kan. Khafifatani alal lisan, saqilatani fil mizan. Dia berat pada timbangan walaupun ringan pada bibir, pada lidah, pada lisan. Apa kalimah itu? Ada nasyid ni, ada dia buat. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kan ada dengar lagu nasyid tu kan? Kalimatan habibatan ilar rahman. Tu asalnya hadis. Nak bagi tahunya dua kalimah itu ringan pada bibir tapi berat pada timbangan. Kita kata subhanallah sekali, orang tu kata 33 kali. Darjat di antara dia dengan kita tu bagai langit dengan bumi. Itu nilai sunat. Subhanallah sunat kan? Baca Quran sunat kan? Kecuali tuan-tuan bernazar. Kalau dapat anak lelaki nak baca Quran sampai khatam, maka jadi wajib kita tunaikan nazar kita. Lulus SPM, kita nak khatam Quran. Baca Quran sampai khatam itu wajib. Tapi hukum biasa, sunat. Anak nak bagi tahu hak sunat dapat berapa? Dapat 10 kali ganda. Dan kalau bulan Ramadan, dan 10 kali ganda ni bulan-bulan yang lain, hari-hari yang lain, diganda 700 kali ganda. Tuan-tuan macam tak semangat sebab tak nampak 700. 700 mana nampak? Tunduk aja, tawaduk, khusyuk aja. Tunggu waktu zuhur. Ya, zuhur solat nanti pun tak boleh makan, tak ada makanan, tuan-tuan. Nak bagi tahunya. Biar nampak. Tak nampak anda tunjuk macam ni. Ni duit namanya 100. Angkat okey. Bagus 100. Tuan-tuan ada 100,000, tapi anda nak tunjuk. Yang ni RM5. Yang ni RM10. Yang ni RM20. Yang ni RM2, duit lama. Yang ni RM1. Okey. Nilai RM1, RM2, RM5, RM10, RM20, ada RM50. Tak ada duit dah Suzi. Ada ni Suzi. Ni RM50 Suzi. Ni namanya 100. Nilai ni, nilai pahala ni. Tuan tak kata, subhanallah, dapat 700. Sabu'umi'atin ni macam kita infak. Contoh, infak 1, keluar 7 tangkai, bagi setiap tangkai, keluar 100 biji, bagi setiap biji, keluar pula 100. Jadi 7 kali 100. Itu infak yang sunat. Masalul lazina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'at habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Sampai 700 kali ganda dan Allah lipat kali gandakan ikut kehendaknya. Kalau kita ikhlas, bukan sekadar 700, bukan 7,000, bukan 17,000, bukan 70,000, bukan 700,000, bahkan 7 million, billion, trillion and berikutnya. Infinity ataupun unlimited. Tapi masih pahala sunat. Dengan niat yang pertamanya, lillah. Sedekah lillah, baca Quran lillah, kuliah lillah. Kalau tuan-tuan tak niat lillah, tuan-tuan dapat lelah. Tak faham? Kalau kita tak niat lillah kerana Allah, apa saja yang kita buat, kita tak niat lillah, kita dapat lelah. Kalau Kelantan panggil lelah. Allah lelah lah.
Lelah ni tuan dan juga puan penat, tired. Bahkan ada 4 keadaan Allah suka ketika kita lelah. Biarlah kita berlelah, salah satunya lelah kerana mengajar. Lelah kerana mengajar. Ni kita mengajar ilmu ni lelah. Lelah dengan program, lelah tuan-tuan bekerja kat sini, balik mengajar lagi, lelah. Tuan-tuan pun sama, lelah ni. Walaupun duduk relax, lelah. Sebab kalau duduk kat rumah, kaki ke atas, kepala bawah, tak ada masalah. Kat sini relax, duduk puadak, berselakan, beradak. Lelah antaranya dalam duduk dalam majlis ilmu. Niat kerana Allah. Baru kita tidak lelah. Kita niat lillah. Hadirin sidang jemaah, yang tadi sampai 7 bilion, trilion, lepas trilion, million, billion, trilion, apa dia? Tak tahu. Alien. Kalau ada tu ada, tapi masih pahala sunat. Boleh imagine ya? Pahala sunat. Tapi bulan Ramadan, siapa yang buat perkara sunat, faridatan, dia dapat ganjaran pahala fardu. Benda ni tak nampak. Tapi kita nak muhasabah supaya nampak pahala seperti duit tadi. Kalau tuan-tuan baca Quran lah. Baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dia ada 20 huruf. 20 huruf, hanya kena keluarkan kali 10, 200. Okey, 200 untuk 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 21. 21 dia kena kali 10, 100. 210 ringgit. Boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim 210. Bismillahirrahmanirrahim 200. Alif lam mim. Alif lam mim apa ni 30. Tuan-tuan baru basmalah, baru a'udzubillah, baru apa ni alif lam mim. Tuan-tuan dapat berapa? 440 ringgit Malaysia. Zalikal kitabu la raiba fih. Lagi banyak pahala sebab nampak duit. Baru angguk-angguk nampak duit, baru tuan-tuan angguk. Tadi memang mata duitan sungguh. Tak apa, mata duitan untuk pahala. Sebab tuan-tuan dengar tak berapa nampak. Tapi tengok, banyaknya pahala. Pahala tadi bang, tuan-tuan dapat 700. Kalaulah kita imagine hak sunat. Sekarang ni fardu. Fardu macam mana? Tuan-tuan muhasabah begini. Fardu Nabi kata orang yang buat sunat dia dapat fardu. Dan kalau kita buat fardu, dia dapat 70 amalan fardu. Fardu ni punya mahal harganya. Barang siapa yang tinggal satu puasa fardu dengan sengaja. Dengan sengaja bukan dengan sebab uzur syar'i. Okey? Bukan kerana period wiladah nifas, bukan kerana syarak. Lelaki pun sama. Dia tidak boleh cover, dia tidak boleh tampung balik ataupun ganti balik pahala tadi. Pahala ya. Bukan disuruh fiqah. Fiqah tadi tuan dan juga puan, kalau kita dengan sebab syarak, kita ganti bahkan pahala kita sama. Yang ni dengan sengaja. Dengan sengaja dia tinggal puasa fardu, walaupun sepanjang hidup dia nak cover balik satu pahala fardu itu, nescaya tak cukup walaupun hidup dia 100 tahun. Itulah nilaian, value, harga, mahalnya fardu itu. Jadi orang yang tahu nilai, dia bersungguh-sungguhlah kerja yang fardu. Muhasabah. Jangan kita kejar yang sunat, tiba-tiba tinggal yang fardu. Sekali lagi ana ulang. Takut tuan-tuan salah faham. Salah faham, salah tanggap ini nanti dipersalahkan ana. Maksudnya kita tahu nilaian. Sunat dapat fardu untuk bulan Ramadan. Kita datang salat sunat tarawih. Sebab pahala dia fardu. Fardu ni punya mahal sampai kalau kita tinggal puasa fardu, hak sunat dengan sengaja. Bukan dengan sebab uzur syar'i. Kita tidak boleh tampung satu pahala fardu itu walaupun kita qada sepanjang hayat hidup. Kalau hayat kita 100 tahun, qada. Untuk tampung pahala tadi, nescaya tak cukup. Itulah nilai yang fardu. Tiba-tibanya, kita kejar yang sunat, kita tinggal yang fardu. Ada jenis pattern, masuk bulan Ramadan ni, bukan remaja saja mungkin, mungkin kita pun, dia memang puasa. Sebab menanti sukanya datang puasa. Subuh dia tak semayang. Contoh, fardu subuh dia tak semayang. Dia puasa. Ada orang yang begitu. Sebelum daripada bulan puasa, semayang pun tidak. Tapi masuk puasa, dia puasa. Bukan nak kata jangan puasa. Sekali lagi, jangan salah faham. Tapi dua-dua fardu. Dan kalau kita muhasabah pula, solat sunat tarawih, bagus kita datang berbondong-bondong, berduyun-duyun sampai 15 saf. Biasa surah tu 5 saf kan? Dan sepatutnya fardu, lebih lagi kerana fardu, 70 kali ganda. So, susun diary kita, biar kita sibuk. Tak lama ni, ada 30 hari ni, dah berlalu 9 hari. Tinggal 21 hari saja. Susun macam mana sekalipun, biar sempat fardu subuh, fardu zuhur, fardu asar, fardu maghrib, fardu isyak.
Kenapa? Ganjarannya iaitulah 70. Boleh tuan-tuan. Tuan-tuan dah tahu nak pergi sekolah pukul berapa kan? Tuan-tuan tahu nak pergi biar dapat juga 1 rakaat pun tak apa. Tapi nak fardu juga. Kalau boleh tuan-tuan yang dah pencen ni, tuan-tuan manage bagaimana boleh solat fardu. Zuhur, asar, maghrib. Ini kita relax saja. Isyak pun datang. Bukan yang datang solat fardu. Isyak datang terawih saja. Contohnya, kalau kita bermalas-malasan begitu, untuk muhasabah, ruginya kita. Yang ketiga, selain daripada tuan-tuan baca Quran, umumlah anda nak bagi tahu. Muhasabah untuk mencari kelemahan untuk kita baiki. Kalau tak, kita tak nilai. Quran yang kita baca rupanya baru 5 juzuk. Sepatutnya 9 juzuk. Sedangkan sahabat baca bukan sekadar 1 juzuk 1 hari. Mereka baca 30 juzuk dalam tempoh 1 hari 1 malam pun ada. Sampai Imam Syafi'i pernah baca sampai 2 kali khatam dalam 1 hari. Jadi nampak kerdil, nampak naifnya kita. Kalau Nabi bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan, khususnya Asyaratul Awakhir Ramadan, 10 hari yang terakhir Ramadan, Nabi bersungguh-sungguh beriktikaf mengejutkan isterinya, maka untuk muhasabah 10 hari akan datang ni, iaitulah 10 hari yang terakhir itu, tuan-tuan kejarlah malam qadar, malam kemuliaan. Yang kalau kita dapat nilai yang lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Kalau umur kita 48 tahun, ibadat kita baru 8 tahun. Tapi tahun ni kita nak kejar biar dapat malam qadar. Malam qadar 1 malam saja kita korban. Nescaya umur ibadat kita 83 tahun 4 bulan. Kalau tuan-tuan ada target sepanjang hayat ni penuh dapat 9 kali, 9 malam lah pada tahun-tahun yang sudah. Maka tahun ni target tahun yang ke-10. Kalau dapat 10 kali sepanjang hayat kita 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Seolah-olah jangka hayat ibadat kita berapa Suzi? 830 tahun. Ibadat kita jadi panjang. Tadi baru 40 minit 1 hari kan? Kita buat ibadat muhasabah tadi rupanya sembahyang kita baru 40 minit campur-campur 1400 tak ada ibadat. Maka bulan Ramadan ini peluang yang dipanggil qardan hasanan, bulan pelaburan untuk kita lipat gandakan terutamanya pada malam qadar. Dan kalau kamu jumpa malam qadar, bermuhasabahlah bersama. Apa dia? Lakukan 4 amalan yang tidak ada tuan-tuan tolak bandingnya tentang kelebihan solat tarawih. Maksud ana suruh sebut 4 amalan ini, dia panggil 4 amalan special. Kalau jumpa malam qadar nanti, bukan menafikan amalan tarawih, bukan menafikan amalan tadarus, bukan menafikan amalan iftar, tuan-tuan bagi makan kepada orang walaupun bisyikit tamrin dengan sebelah tamak, dapat pahala seperti orang berpuasa. Yang telah kita buat, teruskan kelangsungan ubudiyah ini. Maksud ana yang mudah ini. Ada 4 amalan special Nabi kata kalau kamu jumpa malam qadar. Satu lagi sebelum nak sebut malam qadar, tuan-tuan muhasabah juga. Jangan kira antara genap dan ganjil. Untuk kita tidak rugi dan kita untung. Kenapa? Kalau kita dapat 1 malam saja, tapi umurnya macam 83 tahun. Tak dalam 365 malam kita dah banyak tidur kan? 365 hari itu dalam setahun, kita hanya perlukan 10 hari. Korbankanlah 5 hari yang genap ini. Sebab confirm kalau kita Asyaratul Awakhir Ramadan, 10 hari yang terakhir Ramadan, confirm akan ada salah satu. Cuma hitungannya 21 kan? Malam ganjil 21, 23, 25, 27. Malam 1000 likur. Dan juga malam 29. Adalah pendapat ulama masing-masing. Dalam surah Al-Qadr itu disebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ada 3 kali disebut Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar. Lalu mereka kira ada hurufnya 9 huruf kali dengan 3 kali disebut jadi 27. 9 kali 7. Hitungan kemuncaknya 27. Namun ada yang menyatakan 29 kah, 23 kah, 25 kah, 21. Tapi kita kejar juga malam genap. Kalau tidak, rugi. Ada dalam TV tu. Dek, tak tengok halakah, rugi. Dah sini tak dengar Ustaz Yusri, bukan personality TV pun rasa tak rugi. Tapi rugi, dia panggil khasirin. Orang yang rugi ni macam mana? Orang yang rugi ni salah satunya dia ikut hawa nafsu. Orang yang rugi, dia ikut hawa nafsu. Orang yang tak rugi, jangan ikut hawa nafsu. Dia panggil Al-Qayyis. Orang yang cerdik, orang yang bijak. Kan 2 tanda. Al-Qayyis, Nabi kata orang bijak sana. Orang yang bijak antaranya tak ikut hawa nafsu. Kalau ikut hawa nafsu kita, genap tak payah datang lah malam ni. Bukan malam qadar pun, malam besok kita datang 25. Nafsu kata begitu. Kemudian yang keduanya, orang yang kaya cerdik, iaitulah dia ingat bekalan selepas mati.
Dia buat preparation untuk mati tadi, bekalan dia. Dan bekalan untuk kemuncaknya bulan Ramadan. Sebab usul nak jadi fardu. Dan banyak yang Allah balas, tak ada pada bulan yang lain. Orang cerdik. So tahun ni muhasabah biar jadi cerdik. Jangan macam tahun lepas tak berapa cerdik. Dalam bracket tak berapa cerdik benda. Bodoh. Maaf lah. Tuan-tuan panggil manja sikit. Dalam berapa cerdik dan tak cerdik. So cerdik jangan ikut hawa nafsu. Dan ingat bekalan selepas mati. Jangan tak berapa cerdik dalam bracket. Stupid Pavlo. Jadi tahun ni jangan ikut hawa nafsu. Genak, ganjil ke, kita akan datang. Kita akan buat ibadat. Usah pedulikan orang. Kenapa? Kerana genak dan ganjil ini, tuan-tuan bukan satu saat tahu. Satu saat membezakan antara genak dan ganjil. Ana balik 1999. Balik Mesir ya. Orang cerita tentang alaf baru. Nak masuk alaf baru. Sebab 1999. Nak masuk tahun 2000. Bukan 1000 tahun tahu. Satu saat membezakan dia satu abad, satu kurun, satu dekad, satu hari, bahkan satu purnama dan juga satu bulan. Kenapa nak cakap begitu? Tuan-tuan, pukul 11.59 minit 59 saat. Tahun 1999. Boleh? Tunggu satu saat berubah 2000. So satu saat tu bukan genak yang ganjil. 2000. Daripada 1000 kepada 2000. 1999. Dek kerana pukul 11.59 sampai pukul 12 1 minit jadi tahun 2000. Jadi kita nak kira sampai begitu sekali ke? Kalau kira hijri pula. Hijri tuan-tuan. Dia kira guru besar. Terbenam matahari. Terbenam matahari 7.21. Tuan-tuan malam tu tuan-tuan akan anggap ganjil. Ataupun genak lah. Kita kata genak lah. Pukul 7.21. Tapi masih tak sampai lagi. Kena tunggu pukul 12. So dalam 5 jam 24 minit tu, tuan-tuan nak kira genak ke ganjil. Sedangkan genak tuan dan juga puan dan ganjil ni matahari duduk sebelah sini, kemudian dapat nahar. Dapat cahaya, kat sini dia bagi gelap. Matahari bergerak, begitu juga bumi bergerak, bulan bergerak ikut paksi. Jadi malam yang siang Allah kata yuqallibul laila wan nahar, menukar malam menjadi siang. Cuma tugas kita yang buat ibadat, tak kira genak, tak kira ganjil, confirm dapat. Kalau tuan-tuan berkira-kira malam ni tak nak bersungguh-sungguh sebab 24 malam genak, tak payah datang tarawih, tak payah baca Quran, malam besok nak lipat ganda, rugi. Takkanlah kita nak tuan-tuan, nak kata Allahu Akbar, nak kata tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak kata selawat contoh, fadlan minallahi wa ni'mah, kita buat ibadat, nak baca Quran. Takkan kita berkira-kira sampai begitu sekali dengan Allah untuk bertasbih, untuk baca Quran, untuk buat ibadat. Sedangkan Allah tak pernah kira dia bagi mata, bagi telinga, bagi hati, bagi kerjaya, bagi anak, bagi rezeki. Jangan kira sangat. 10 kalau tuan-tuan dapat last. Lalu dapat last bulan Ramadan nanti, tuan-tuan nak buat apa dia? Yang pertama, 4 amalan special. Yang pertama, fasyahadatu alla ilaha illallah. Perbanyakkan iaitulah la ilaha illallah. Hak lain tuan-tuan buat ni. Jangan tinggal. Tapi yang ni yang mudah. Tak perlu menghadap kiblat sangat. Tidak perlu tuan-tuan pakai menutup aurat. Semayang kena menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, bersih badan, pakaian tempat. Tapi sebut la ilaha illallah, waktu buat cendol pun boleh. Waktu buat apa dia masak nanti? Cah kuih tiaw ke apa benda? Orang Kelantan kata, buat kuih buah kekocang. Tahu kuih buah kekocang? Buah Melaka tu. Sebab apabila dia kekocang, keluar nisai dia. Kuih buah kekocang lah, terima dibuat apa saja. Sambil-sambil tu, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Perbanyak ucapan la ilaha illallah. Kalau kita kata subhanallah 33 kali, la ilaha illallah, katalah sampai 100 kali. Yang kedua, fatas'alunallahal jannah. Amalan special Nabi suruh minta doa masuk syurga. Fatas'alunallah, minta kepada Allah jannah, syurga. Kalau tuan-tuan pergi tarawih, mesti tu imam baca. Tok Bilal bertugas ataupun imam tahfiz akan baca. Lepas fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Doa tu banyak, tapi kenapa dipilih? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Untuk menunjukkan doa-doa yang terpilih, doa amalan minta jannah. Lepas kita bagi salam, kita minta syurga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Pas salat. Betul? So doa ini sebab lama Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta banyak-banyak. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta redha-Mu dan minta jannah. Jangan salah baca Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah ni. Jannah ni itu nak juga dia. Tak apalah tarbiyah, biar dia jangan free hair begitu. Jannah bukan nama artis. Jannatu anni jannatul ma'wa al-maqamul amin darussalam darul abrar khulud firdaus. Yang ketiga wa ta'awwizuna bihi minan nar. Minta banyak-banyak amalan, minta juga minta jauh daripada nar, api neraka. Sebab itu tu imam baca. Tuan-tuan perasan tak?
Lepas Tok Imam baca doa ni, bila baca, doa yang sama. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. So, minta banyak-banyak amalan, minta jauh daripada api neraka. Sampai lepas kita solat, biasa kita baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali ataupun 5 kali sebelum Allah mantas salam wa minkas salam. Apa maknanya? Ya Allah, hindarkanlah kami daripada neraka. Bebas lepas kami daripada neraka. Dan kalau boleh, sebelum nak bagi salam tu, Nabi tak pernah tinggal. 4 amalan ini. Apa dia? Sebelum nak bagi salam, Nabi amal baca doa selepas selawat Ibrahimiyah. Fil alamina innaka hamidum majid kan? Habis selawat, Nabi baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar. Kan? Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masjid dajjal. Baca. Minta jauh daripada azab kubur, minta jauh daripada api neraka, minta jauh daripada fitnah waktu hidup, waktu mati, minta jauh daripada dajjal. Jadi betul lah sampai kita diminta supaya memperbanyakkan kalau jumpa malam qadar jauh daripada bakaran api neraka. Yang terakhir sekali, fatastaghfiruna. Memperbanyakkan amalan khusus specialnya istighfar. Istighfar. Paling pendek astagfirullah. Astagfirullah. Banyak-banyak sebut. Jangan buat main-main. Aspalela Abdullah. Dia tepuk dahi, Aspalela Abdullah. Wak nakal. Aspalela Abdullah nama artis rasanya. Bukan Aspalela Abdullah. Astagfirullah. Orang kata sallallahu wasallam alaihi. Budak-budak nakal kata, malah jangan dodo, malah ni tinggi mandi. Tuan-tuan faham tak? Orang selawat sallallahu wasallam alaihi. Dia, malah jangan dodo, malah ni tinggi mandi. Malah makai jangan dodo mori, malah ni tinggi mandi pula. Dia buat main-main ni. Aspalela Abdullah, I'm forget. Tu nak sebut Aspalela Abdullah, tu dia ganti dengan astagfirullah. Sebut astagfirullah. Paling tidak, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh juga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahkan khusus Nabi ajar pada Aisyah. Kalau kamu jumpa malam qadar, wahai Aisyah, quli, hendaklah kamu kata. Ini hadis daripada Ummul Mukminat. Ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri. Apa pendapat kanda kalau dinda bertemu salah satu malam di antara malam-malam qadar? Ma'akulu fi, apa dinda nak kata? Quli, hendaklah kamu kata. Nabi ajak Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu betul tu imam Tok Bilal bertugas dia baca doa ni kan? Dia kata Allahumma innaka afuwun karimun halimun azim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Mulia, Engkau Maha Melembut, Engkau Maha Agung, Engkau suka maaf, Engkau maafkanlah kami semua. Moga-moga sedikit amalan ini sebagai handout untuk tuan-tuan beramal di samping amalan lain, bermuhasabah untuk lipatkan ganda kalau boleh semakin bersungguh-sungguh. Yang 4 tadi dapat, minta syurga, minta jauh daripada neraka, minta ampun, minta maaf kepada Allah, di samping minta banyak-banyak sebut la ilaha illallah, kerana afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdal zikir, hendaklah kamu tahu la ilaha illallah. Sebelum kita nak tali, kita sebut benda tu kan, sebenarnya itu adalah hadis Nabi. Tak ada lebih zikir selain daripada la ilaha illallah. Tuan-tuan nak sebut zikir lain, sebutlah. Tapi yang ni paling banyak. Kalau kita kata subhanallah 3 kali, yang ni kata 10 kali. Kalau subhanallah kata 10 kali, yang ni katalah 30 kali. Kalau subhanallah kata 33 kali, yang ni katalah iaitu 100 kali. Sebab Nabi suruh wastaksiru, memperbanyakkan. Boleh? Moga-moga dapat bekalan untuk kita sebagai muhasabah bersama, dan ana mohon laluan terus, mohon izin terus supaya tidak dipersalahkan atas harapan penganjur. Memang ana diminta untuk hari ini special sikit, iaitulah macam biasa dalam 1.45 ataupun 1.50 ana berhenti, kemudian kita solat sampai pukul 2, itu timing kita. Dan lepas daripada itu ada katanya minta ustaz pimpin untuk solat gaib bagi staf kita yang kehilangan ayahanda tersayang nanti. Jadi masa itu di luar daripada ustaz punya peruntukan lah, diminta oleh Suzy. Jadi yang berkelapangan boleh kita solat gaib untuk arwah staf kita tadi. Nama mana Suzy, nama dia? Orangnya ada kat sini tak? Orangnya ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, nak bacalah yang berkelapangan ya. Yang berkelapangan boleh kita solat gaib untuk saudara kita, staf di sini yang namanya, tak jumpa lah Suzy. Solat gaib nanti Asal bagi tahu kemudian lah. Asal bagi tahu selepas daripada solat zuhur ni. Yang berkelapangan ya. Okey, dah habis.